Wah, lama kita tunggu daripada pokok hari ni. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ni kita nak review sebuah KK yang rare, iaitu Daihatsu Tanto. First time dalam Malaysia ada orang review ni. Okey, tapi sebelum itu, kepada anda yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga yang penting lonceng tu. Kalau tak tekan lonceng tu, tak tahu video mekanika terbaru yang terkeluar. Keluar. Yang ni nak tengok kereta-kereta rare. Nak tengok? Okey, kenapa rupa kereta ni pelik? Sebab kereta ni dia dalam kategori KK. Di Jepun dia panggil Keiji Dosha. Tak tahulah betul ke tidak pronunciation tu. Di Jepun, kenderaan KK ni mendapat insentif yang banyak daripada kerajaan. Sebab dia nak galakkan orang pakai kereta-kereta yang kecil, yang tak banyak makan space. Jadi KK ni macam mana dia punya syarat dia? Okey, kereta tu mesti tak lebih daripada 3.4 meter. Lebar dia tak lebih 1.48 meter. Tinggi dia tak lebih daripada 2 meter. Jadi kita boleh lihat kereta ni bentuk dia memang kekotakan, sama macam paling senang nak ingat Kenari lah. Ini kira Kenari zaman moden, Daihatsu Tanto. Tapi kenapa kat Jepun je? Okey, kalau kita tengok dari segi sejarah, selepas Jepun kalah dalam perang, infrastruktur negara dia hancur habis. Jadi sampai sekarang pun kalau kita tengok muka bumi Jepun ni, jalan dia kecil-kecil, bandar dia sempit-sempit. Jadi dia memerlukan kereta yang banyak pada memerlukan kereta yang kecil, yang boleh bencilok-cilok, yang boleh dibeli oleh kebanyakan orang biasa pada masa itu. Sebenarnya dia bukan sahaja pada KK, dia ada K-Van, K-Truck dan ada macam-macam brand. Suzuki, Daihatsu, semualah, Subaru, Toyota, Mazda, semua ada buat kereta KK ni. Itu tentang latar belakang KK. Sekarang dah ada banyak pengimport kenderaan terpakai atau recon bawa masuk KK, tapi dia orang jual sebenarnya mahal. Kecuali yang bawa kereta ini, iaitu GoDaddy Motorsport Auto Trade. Boleh cek dia punya FB dengan Instagram. Dia orang bawa kereta KK, dia jual bawah 100 je semua. Memang menarik. Dan dia orang juga merupakan antara pelopor yang bawa KK-KK moden dekat Malaysia ni. Dia orang bawa yang ni Tanto, lepas tu ada Suzuki Hustler, lepas tu ada Honda N-Box, lepas tu katanya nak bawa masuk itu Copen dengan S660 apa semua. Kereta-kereta kecil semuanya. Okey. Jadi, untuk tidak membuang masa lagi, mari kita lihat dengan lebih dekat kereta ini. Dah dekat dah ni sebenarnya. Tapi kalau kita tengok kereta ni secara keseluruhan, senang je. Mungkin designer dia dekat sana dia buat design ni, dia tak pakai AutoCAD pun. Dia pakai pembaris dengan kertas keping. Pak. Jadi kereta kotak macam ni. Sebab itu kita tengok reka bentuk kereta-kereta yang tinggi, kereta-kereta KK tinggi macam ni, macam Honda N-Box, Tanto, Daihatsu Tough, semua dia hampir serupa sifat dia. Apa dia? Dia 4 segi, boxy, kemudian cermin dia besar depan ni. Dia memang ke depan macam tu. Kalau kita duduk dalam dia memang best, rasa lapang. Tadi abang Beras bawa kereta ni, dia kata, "Pa, aku sukalah kereta ni, Pa." Dia memang suka gila sebab dalam dia rasa macam terlalu luas, sangat besar, walaupun saiz kereta ni sangat kecil. Kalau dari segi reka bentuk, okey. Kereta ni dia ada 2 spek dekat Jepun. Daihatsu Tanto 660. Maksimum enjin memang 660. Cuma dia ada yang turbo 64 PS dan juga yang NA. Yang NA yang ini. Lepas tu antara 2 varian ni, dia ada pula varian-varian sub varian yang lain. Dia ada Daihatsu Tanto Custom, dia ada macam-macam lah. Cuma yang ini model biasa, yang mana masih didatangkan dengan lampu halogen. Cumanya benda-benda lain, kalau kita cakap pasal power window, power side mirror, semua benda, semua tu memang dah datang standard dengan kereta ni. Dari segi reka bentuk, kalau nak cerita panjang-panjang sekalipun, senang je. Bentuk kereta ni 4 segi. Nampak tak? Saya dengan abang Beras tinggi sama, 178 cm. Tapi tengok, nampak? Kepala dia, rambut pun dah tak ada. Betapa tinggi, betapa luasnya kaki dia, kepala dia, bahu dia sama. Saya pun sama. Kereta ni tidak besar. 1.48 meter lebar ni sebenarnya narrow je. Tapi tengok, seat dia bersambung. Cuma dia ada inilah, armrest dia. Kalau kita bawa makwa, kena naik atas sini abang. Macam ni. Layout kereta ni, kalau anda perasan, okey, kalau anda perasan layout dia sama macam
Alza. Maksudnya apa? Alza tu kereta yang memang di layout dan didesign untuk pasaran Jepun. Pasaran Jepun ni dia unik sikit. Sebab dekat sana, rumah dia orang memang kecil. Bayangkan main badminton apa bang? Court badminton. Court badminton tu separuh court badminton tu boleh jadi sebiji rumah. 350 square feet macam mana? Betapa kecilnya bang. Abang selalu komplain rumah kecil, rumah kecil. Dah duduk kondo 1000 square feet pun kata kecil. Sebenarnya kat Jepun lagi kecil. Suku daripada rumah abang beras. Okey, jadi untuk translate kan dia nak rasa lapang, rasa luas, dia buat dekat kereta lah. Abang nampak? Cermin dia tolak habis ke depan. Lepas tu meter duduk kat tengah. So tak ada halangan untuk pandangan pemandu. Dan kita feel luas, kita feel lapang dan kita feel sangat selesa. Alza pun ada benda ni bang. Betul Alza kita ada benda ni, tempat letak barang. Lupa nak tunjuk kunci dia. Kunci dia macam kunci Pro 2 bang. Cuma dia ada sliding door lah. Dia auto sliding door. Okey, yang tu nanti kita tunjukkan. Kereta ni juga dia ada banyak tempat letak barang. Maksud banyak tu ialah sangat banyak. Tu tempat letak. Dia punya cup holder belah sana. Sini pun ada cup holder. Glove box dia boleh letak banyak barang. Itu atas ada lagi letak barang. Dekat tengah ada lagi letak barang. Ni dekat armrest boleh lagi letak barang. Dekat bawah ni ada lagi letak barang. Kalau kita bawa orang rumah bang, selalu dia orang ni pakai tudung dia letak merata je. Lepas tu kan dia, pin tudung saya mana? Pin tudung. Padahal dia dah cocok dekat seat ni. Dia cocok dekat seat ni. Dia marah kita pula cari kan. Okey, kalau untuk anda yang nak beli kereta ni, nak bagi orang rumah pakai, makwa ke, nak bagi anak ke, untuk yang mampu. Kalau yang tak mampu macam kita orang ni, tak payahlah nak komen lebih-lebih kan. Ini kereta ni untuk orang yang mampu untuk membeli sebuah kereta yang unik. Okey, kereta ni juga dia datang dengan feature-feature standard. Contohnya macam dia punya side mirror boleh adjust, boleh lipat apa semua, 4 power window dengan driver punya auto lah. Okey, tadi saya cakap pasal power sliding door, betul. Kiri dan kanan power sliding door. Cuma sebelah kiri dia, kalau perasan dekat sebelah abang beras tu, nampak tak? Dia lapang, clear, tak ada tiang B. Dan juga pintu dia ni boleh buka almost 90 degree. Bila kita buka pintu sana, buka pintu belakang, ya ampun, besar betul nak masuk kan. Kereta ni juga didatangkan dengan apa lagi? Ni dengan auto aircon. Lepas tu dekat sini dia punya function kebanyakannya dekat driver belah bawah ni. Kereta ni dia auto dah push start button. Lepas tu switch untuk sliding door dia, kiri dan kanan tu duduk dekat sini. Lepas tu dia ada traction control, dia ada pre-crash. Kereta kecil macam ni pun dah ada pre-crash. Sebab dekat Jepun selepas 2016 ke 17 macam tu, pre-crash ni benda yang wajib. AEB, Auto Emergency Braking, wajib untuk sebuah kereta baru dekat Jepun. Apa lagi, dia boleh adjust ketinggian lampu. Lepas tu ada pemanas seat. Ini mungkin naik genting kita pakai lah nanti bang. Ke kita nak naik genting lepas ni? Kamera tinggi sikit. Kamera tinggi sikit. Lepas tu dia ada auto start stop lah. Jangan pakai lah, buat habis bateri je. Okey, itulah tentang interior dalam kereta ni. Best lah bang. Ke kita nak gerak sekarang? Aku sukalah kereta ni bang. Aku sukalah kereta ni pak. Jom kita tengok belakang bang. Jom. Keluasan kereta ni bukan saja dekat bahagian depan. Even kita duduk dekat seat belakang pun, kenari pula. Daihatsu Tanto ni memang lapang. Kalau kita duduk 2 orang, okey lah. Kalau 3 orang sempit lah. Kereta ni pun bukan besar mana pun kan. Cuma, nampak tak? Kebaikan bila kita membuat kereta berbentuk kotak. Apa yang ada lagi kat belakang ni? Lupa. Dekat depan tadi saya lupa nak cerita, dia ada butang power. Tekan-tekan pergi. Tekan-tekan pergi. Lepas tu, saya lupa nak cakap. Dia punya gear tu dekat tengah, dekat atas dashboard. Dan juga dia punya parking brake dekat kaki. Sama macam Alza. Apa lagi keunikan dekat bahagian belakang ni? Okey, kalau kita tengok kerusi dia, bila kita dah adjust semua, kerusi depan ni kita boleh tolak dia daripada bahagian tempat duduk belakang. Contohnya kita nak space lagi, kita boleh tolak dia kat sini. Dia akan pergi depan dan belakang ikut space yang kita nak lah. Dan satu lagi, dia ada meja. Meja dia bukan jenis keluar macam ni. Kerusi depan ni kita jadikan meja. Contohnya sini, dia ada lagi satu. Okey, tombol kat sini, lipat, terus dia jadi meja. Boleh lah letak McDonald, nasi kak wok ke, nasi berlauk ke kan. Nampak? Praktikal. Dia orang ni memang bijak. Dan praktikal itu juga. Belakang ni ada lagi cup holder. Kiri dan juga kanan. Dan untuk practicality, untuk keselesaan, dia tambah lagi ni. Sebab cermin dia besar, jadi dia tambah langsir. Tapi manual lah. Cuma jangan bimbang sebab kereta-kereta spek Jepun ni, cermin belakang dia memang privacy door. Dia punya cermin ni memang gelap, memang hitam dan memang kurang panas. Should be cukup dia punya aircon sampai ke belakang. Sebab ini teknologi baru. Teknologi dah 2020 kot. Bukan macam Kenari dulu. Kenari dulu aircon dia panas Dia macam Ini bahagian belakang. Kargo dia lah, tempat letak barang.
Kalau tengok dekat sini memang kecil. Apa ajalah yang boleh bawa. Ikan talapia 3 ekor boleh lah. Tapi memang kereta ni dibina macam ni. Kereta bandar untuk urban drive. Untuk orang yang nak bawa banyak barang. Daihatsu punya engineer ni, dia dah fikir dah. Dia banyak layout boleh buat kat sini. Contoh yang sebelah sana kita dah lipat flat floor sampai depan. Tapi bukan itu saja yang dia boleh buat. Katakan kita nak bawa barang tadi kan. Kita boleh lipat. Bang, macam mana tadi bang? Saya tak ingat dah macam mana. Mula-mula lipat ni dulu kan. Okey, nampak tak? Nampak tak? Nanti bang. Okey, ni yang tinggi bila kita lipat. Tapi dia ada lagi satu boleh lipat macam bawah tu. Tunjuk bang. Boleh lipat macam mana ni? Okey, slide depan, tarik. Bukanlah, salah lah bang. Aduh, tu ni berapa kali dah rehearsal tadi kan. Tarik, lipat dulu. Okey, dia turun ke depan. Nampak dia turun flat floor. Tetapi kita boleh duduk pada keadaan lantai yang rendah macam tu. Kalau kata kita nak lepak tepi pantai, nak baring, nak letak anak-anak nak main kan, masa parking lah, masa jalan jangan turunkan ke duduk sini. Wah, lapang betul ni bang. Ini kalau kita kira dia punya capacity, saya rasa ada 1000 lebih liter kot. Dia punya capacity kargo. Nak bawa apa? Mesin basuh, bel bandel, apa lagi yang meja snooker, mesin kuda, semua boleh bawa. Mesin wukong pun boleh bawa dia. Okey, itulah tadi sedikit sebanyak tentang Daihatsu Tanto. Kereta ni kat Malaysia ke? Kat Malaysia lah ni, nampak ni, panas ni. Dan kereta ni, unit ini pun memang untuk dijual. Yang macam saya cakap tadi, dibawa masuk oleh GoDaddy Motorsport Auto Trade. Boleh check dia punya FB dan juga Instagram. Dia orang selalu update list apa kereta yang dia orang bawa masuk. Dia memang banyak bawa masuk KK sekarang. Harga dia berapa? Disebabkan Tanto ni ada banyak varian, harga dia tak samalah. Okey, dia daripada 70,000 sampai 90,000. Itu yang diberitahu oleh pihak GoDaddy. Seperti yang kita cerita tadi kan. Dia ada 660 biasa, 660 turbo, lepas tu ada Daihatsu Tanto Custom, lepas tu ada macam-macam variant. So harga dia tak sama, bergantung pada unit apa yang sampai dekat Malaysia. Mungkin dekat sana ramai yang kata, aduh, harga macam tu, baik beli Vios, baik beli Yaris, baik beli City. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, jika anda ada alasan sebegitu, bermaksud kereta ini bukan untuk anda. Kereta ni definitely bukan untuk bangsa baik beli. Jadi untuk siapa? Untuk orang yang mempunyai bajet, duit dan juga cita rasa. Ya, taste. Taste orang ni tak sama. Kalau orang tu dia nak jenama yang mainstream, dia boleh beli je yang dekat Toyota dekat showroom kan, Honda dekat showroom, apa saja yang dijual di Malaysia ni. Tapi kalau orang tu dia nak sedikit kelainan daripada jiran-jiran dia yang lain, dia mungkin boleh beli kereta macam ni, macam N-Box, macam Copen, macam S660, kereta-kereta macam tu. Sebab tu kalau kita tengok jenama-jenama yang bukan mainstream, mewah lah contohnya, Aston Martin, Maserati, still boleh jual rather than orang beli Range Rover, beli whatever lah, beli biasa BMW, Merc kan, ada orang beli Volvo. Sebab cita rasa orang tak sama. Kalau jenama biasa ada orang beli Alfa Romeo, ada orang beli Fiat, padahal harga dia lagi mahal daripada Mercedes dan BMW. Kita bercakap tentang taste yang berbeza. Kepada anda yang berminat, boleh contact GoDaddy Motorsport. Nak nombor kontak? Kalau nak nombor kontak, kita orang letak dekat bawah. Dan kepada anda yang belum menekan butang subscribe, butang lonceng dan juga butang like, silalah berbuat demikian. Kerana untuk membuat video-video seperti ini adalah susah sekali. Kerana kami perlu membodek GoDaddy untuk memberi kami pinjam sehari nak pakai. Tapi rasa nak beli pun ada ni. Alright, okay, bertemu lagi sehingga di lain rancangan. Kita kembali ke seri pentas.